Assalamualaikum semua, selamat pagi. Bersama saya Syazah Nutritionist, pakar pemakanan anda dalam slot menu mudah. Seperti biasalah hari Jumaat ni kan kita nak kongsikan dua jenis menu mudah. Tapi bukan kata mudah semata-mata, tapi kita nak pastikan menu kita tu cukup seimbang dan penuh dengan nutrisi. Selalunya kita makan je kan, tapi tak tahu apa nutrisi yang penting dalam menu kita. Sebab itu hari ni saya nak kongsikan apa yang kita nak sediakan pada hari ni. Iaitu satu menu ni sangat orang kata mudah dan juga sesuai untuk kita hidangkan pada waktu petang kan, minum petang lepak-lepak macam tu. Kita boleh ambil popia Vietnam kita. Bukan saja orang kata cukup bernutrisi tapi memang sedap. Mungkin ada di antara kita yang dah biasa buat popia Vietnam ni, tapi tak tahu dari segi kalori, tak tahu dari segi nutrisi apa yang penting yang kita perlu ambil kan. Sebab itu hari ni saya nak kongsikan. Okay? Yang kedua, menu kedua yang kita nak kongsikan pada hari ni ialah pasta pelangi. Macam mana pasta pelangi tu? Apa bahan-bahan yang kita perlukan? Pasta ni sangat sesuai untuk kita hidangkan pada menu-menu yang orang kata hidang utama lah, pada waktu pagi ke sebagai breakfast kan, waktu lunch dan juga dinner. Kalori dia pun sangat sesuai kalau untuk mak-mak kan, untuk mak-mak ayah-ayah yang sedang dalam proses penurunan berat badan. Dalam menu mudah ni, kita bukannya saja nak tunjukkan menu tu mudah semata-mata. Yelah, saya faham kadang-kadang kita ni tak sempat nak sediakan hidangan pada anak kita. Tapi selalunya kalau kita dalam keadaan cepat, biasalah saya tengok mak ayah ni menjadi pilihan mereka ialah apa? Makanan proses, makanan segera. Sebab itulah yang segera katanya yang mudah. Menu yang kita nak sediakan ni bukan saja sihat tapi sebenarnya mudah untuk kita sediakan. Tak perlu nak susah payah, tak perlu nak ambil masa yang panjang pun untuk kita sediakan. Okey, dah penat dah saya bercerita macam mana ni kita nak buat kita punya menu mudah ni. Sebab itu jangan pergi mana-mana, kita kembali selepas ini. Okay, hari ni kita nak sediakan popia Vietnam. Mungkin ada yang pernah buat, ada yang tak pernah buat kan. Tapi tak tahu apa nilai nutrisi dalam popia Vietnam ni. Macam mana kita nak pastikan popia Vietnam ni sihat dan juga nak kata balance, semua nutrisi lengkap. Walaupun kita hanya nak ambil ni sebagai kudap-kudapan. Sebab kudap-kudapan ni kita kena tahu, kita kena kontrol juga pengambilan kalori ni. Dalam lebih kurang 150 hingga 200 kalori saja setiap kali makan. Okey, sebab itulah hari ini saya nak tunjuk apa bahan-bahan yang kita perlukan dan apa nilai nutrisi sebalik setiap bahan yang kita ingin gunakan. Kita perlukan of course lah kulit popia ataupun rice paper orang panggil. Rice paper ni kalori dia memang sangat rendah. Saya selalu nak katakan pejam mata je lah. Memang tak pandang pun kalori kulit popia ni sangat-sangat rendah. Dan dia juga dibuat daripada tepung beras, tepung ubi. Memang sangat orang kata memberikan kita sumber karbohidrat. Tapi sebabkan nilai kalori rendah, karbohidrat dia pun agak rendah lah. That's why lah kita boleh top up lagi ekstra karbohidrat. Macam saya kata tadi, sebabkan karbohidrat dia rendah, karbohidrat ni penting untuk bagikan kita tenaga. Sebab itulah kita kena top up ekstra sikit karbohidrat, iaitu daripada suun. Ada yang nak guna bihun, tak ada masalah. Nak guna suun pun tak ada masalah. Cumanya suun ni berbanding dengan bihun, dia punya nilai glycemic index agak rendah. Suun ni diperbuat daripada kacang hijau. Sebab itulah dia rendah GI dan memberikan kita sedikit antioksidan yang bagus untuk badan kita. Okey, dalam satu cawan dah pun mencukupi untuk satu kali makan. Okey, yang kedua kita mestilah kena ada protein. Tak lengkap lah kalau tak ada protein. Dan memang bila kita sebut je popia Vietnam ni, mestilah kita
tahulah kan mesti gunakan udang. Udang ni ada juga yang cakap saya takutlah nak guna udang sebab tinggi kolesterol. Okey, sebenarnya kolesterol dalam makanan tak memberi impak sangat pun terhadap kolesterol dalam darah. Apa yang bagusnya udang ni? Okey, udang ni dia memberikan kita nilai protein lebih kurang kalau dalam 5-6 ekor ni dalam memberikan kita dalam 7 gram protein. 7 gram protein ni cukup banyak lagi untuk snake. Okey, tapi yang menariknya dia mempunyai lemak yang rendah. Lemak rendah daripada daging, daripada ayam. Selain daripada tu, dia pun mempunyai antioksidan yang kita panggil astaxanthin. Selain daripada tu, dia pun dapat menghindarkan daripada mengurangkanlah daripada kita kena sunburn. Okey, lepas tu kita kena ada apa? Kita dah ada karbo, kita dah ada protein, kena ada lemak. Lemak. Nampak macam pelik je Puan Syazah. Kan lemak. Asalnya lemak je kita fikir minyak. Tapi tak. Okey, sumber lemak kita pun boleh dapat daripada bijan. Tapi bijan ni di kategori lemak baik lah, iaitu dia mengandungi omega 6 yang sangat bagus untuk jantung kita. Okey, ini pun kita tak guna banyak pun. Kita nak just sprinkle, cukuplah memberikan kita lemak sedikit dalam hidangan kita pada hari ini. Okey, dah ada cukup makronutrisi kan, dah ada karbohidrat, dah ada protein, dah ada lemak. Kenalah ada mikronutrisi. Kan, daripada sumber serat. Okey, hari ni saya gunakan carrot. Bila sebut tentang carrot, mesti dah terfikir dah dia sangat berkait dengan beta carotene. Terus terbayangkan vitamin A. Vitamin A ni sangat penting untuk kita punya mata, penglihatan. Lagi-lagi jenis yang rabun malam memang sangat baik untuk kita amalkan. Selain daripada tu, dia pun bagus juga untuk kesihatan jantung kita dan juga kita punya tulang, lagi anak-anak kita kan. Kalau boleh, saya selalu cakap, pastikan dalam diet dia ada sumber beta carotene. Bukan saja baik untuk mata. Yelah kan sekarang ni mata dedah dengan inilah hari-hari tengok handphone lah, tengok TV lah kan. So sangat penting untuk kita ada pengambilan vitamin A. Selain daripada tu, dia bagus juga untuk tulang. Okay, lepas tu kita ada juga salad. Salad ni pun ada sumber serat lah. Kalau ada masalah nak membuang di pagi hari gitu, pastikan kena cukup pengambilan serat. Dia pun mengandungi vitamin K dan juga vitamin A. Okey, dan last sekali kita ada daun ketumbar. Bau dia ni lah yang menusuk. Okey, lepas tu daun ketumbar ni apa manfaat dia? Selain dia membekalkan kita serat, tapi dia juga mengandungi tocopherol. Apa dia tu? Antioksidan yang sangat bagus untuk kita punya kesihatan jantung dan juga menghindari pelbagai penyakit kronik seperti kanser. Memang nak katakan snacking ni tak salah. Ramai yang kata macam takutlah nak ambil kudap-kudapan kan. Sebenarnya yang menyebabkan kita punya kalori berlebihan tu adalah pemilihan makanan tu yang kita tak betul. Salah. That's why kita hari ni kita cuba perkenalkan sejenis kudap-kudapan yang rendah kalori tapi cukup bernutrisi. Dah tahu bahan-bahan dia, okey, dah tahu dia punya nutrisi. Jom kita tengok macam mana kita nak siapkan popiah Vietnam kita. Jom. Okey, jadi mula-mula tadi kita dah pun masak kita punya udang dalam air fryer. Lepas sekarang ni kita nak potong pula sayur-sayuran kita. Mula kita potong dulu lah carrot. Kita kan dah potong semua sayuran kita. Lepas tu kita ambil rice paper ni dan kita basahkan. Tak perlu nak lama-lama, sekejap pun dah cukup sebab nanti takut dia terkoyak. Okey, dengan air masak lah sebaiknya. Lepas tu kita basahkan sikit juga kita punya bawang potong ni atau apa-apa pinggan yang kita nak letak supaya dia tak melekat. Okey. Okey, lepas tu kita ambil pula kita punya carrot tadi. Kita ambil carrot kita tadi,
Okey, bergantunglah nak letak banyak mana kan. Tapi tak perlu banyak-banyak, nanti kan terkoyak pula. Lepas tu kita letak pula kita punya salad. Okey, letak salad kita dan kita ambil pula suun kita. Suun ni dia tak kisahlah nak letak banyak mana, tapi untuk seorang makan lebih kurang dalam 1 cawan. Okey. Okey, letak. Lepas tu kita letak pula daun ketumbar sikit. Tak perlu banyaklah, kita pun dah letak daun ketumbar tadi dekat sos kita kan. Okey, nak bagi wangi je sebenarnya dan dapat manfaat dia. Ingat tak ada apa? Ada tocopherol bagus, antioksidan yang bagus untuk jantung. Lepas tu kita letak udang kita tadi yang kita air fryer tadi. Nak air fryer pun boleh, nak rebus pun boleh, tak ada masalah. Okey, last sekali kita letak pula sprinkle je. Tabur-tabur sikit je kita punya bijai untuk dapat kita punya sumber lemak dan juga omega 6 lah. Okey, lepas tu kita bolehlah roll dia. Hati-hatilah roll dia sikit, takut terkoyak. Okey, memang nipis sangat. Sebab itulah kalori dia tak banyak, memang dia nipis sangat. Okey, kita boleh rollkan dia. Sebab itulah udang tu saya susun macam tu tadi, supaya kita nampak. Barulah cantik. Okey, dah siap dah. Memang sangat mudah. 2 minit je, sampai 2 minit dah pun siap. Sekarang ni saya nak tunjukkan pula menu kedua kita yang sesuai untuk kita makan ataupun ambil ketika hidangan utama. Makan tengah hari ke, makan malam ke, untuk sarapan pun tak ada masalah. Okey, apa dia? Hari ni kita nak sediakan pasta pelangi. Apa benda yang pelangi tu kan? Sebab tu saya nak tunjukkan apa bahan-bahan yang kita perlukan untuk pasta pelangi kita. Okey, seperti biasalah kita kena ada 3 jenis sumber makronutrisi. Jangan lupa, yang pertama sekali kita perlukan karbohidrat. Semestinya daripada pasta kita. Perasan tak? Pasta yang saya ambil ni, yang pilih ni, dia warna-warni sikit. Berbanding dengan pasta biasa. Sebab itulah kita kalau bolehlah ambil pasta yang jenis sebegini, lagi-lagi kalau kita nak hidangkan kepada anak-anak kita. Sebabkan pasta ni dia punya kandungan serat lebih sedikit dan juga kandungan vitamin B dia pun lebih sikit daripada pasta yang biasa. Okey, berapa banyak ni kita nak hidangkan? Kalau untuk seorang makan lebih kurang dalam satu hidangan, 1 cawan sahaja. Tak payah lebih-lebih. Okey, kalau ikutkan hidangan 1 cawan je dah pun mencukupi. Ini sumber karbohidrat. Dah ada sumber karbohidrat, kenalah ada sumber protein kita. Biasa tak yang pernah tengok episod-episod sebelum ni, tahulah saya memang gunakan protein. Kalau pilih ayam je mesti pilih bahagian dada. Sebab apa? Sebab bahagian dada ni tinggi dengan kandungan protein tapi rendah lemak berbanding dengan bahagian-bahagian lain. Okey, yang ini sesuai untuk 2 orang makan lah. Tapi kalau untuk seorang makan cukuplah satu bahagian dada sahaja. Kan terlebih portion pula pun tak boleh juga kan. Selain pada tu vitamin B6 pun terkandung dalam kita punya dada ayam ni. Okey, ini dah kita punya sumber protein. Dah ada sumber karbo, dah ada sumber protein, kenalah ada sumber lemak kita. Iaitu kita pilih minyak zaitun hari ni. Tak kisah sebenarnya nak guna minyak apa pun, cuma untuk kita punya menu kali ni sangat sesuai untuk kita gunakan minyak zaitun berbanding dengan kita guna minyak kelapa sawit. Kerana kita tak perlukan masak-masak atau tumis, kita hanya tabur dan gaulkan sahaja. Sebab itu minyak zaitun pilihan yang lebih baik. Dan minyak zaitun ni sebenarnya kategori minyak yang paling baik di dunia berbanding dengan minyak-minyak lain kerana tinggi dengan kandungan lemak baik iaitu omega 3. Memang banyak sangat manfaat sebenarnya minyak zaitun ni. Saya cerita tak habis nanti kan. Tapi memang dia sangat tinggi dengan kandungan antioksidan, sangat bagus untuk jantung, dapat mengelakkan penyakit-penyakit kronik. Tapi dengan syarat janganlah ambil berlebihan sebab dia masih lagi lemak. Cukuplah dalam 1-2 sudu dah pun mencukupi. Yang ni dalam 1 sudu makan saja. Okey. Dah ada lemak
kenalah ada, dah ada semua makronutrisi kan. Kita punya karbohidrat, protein dengan lemak. Kena juga ada sumber mikronutrisi kita dan serat kita daripada buah-buahan ataupun sayur-sayuran lah. Yang ni kita, kenapa saya sebut buah-buahan tadi ya? Sebabkan kita ada tomato. Sebenarnya tomato ni kalau ikutkan dari segi botanik je lah, dia kategori buah-buahan. Tapi sebagai nutritionist, sebagai pakar pemakanan, kita anggap tomato ni kategori sayur-sayuran. Sebab apa? Kandungan gula ataupun fruktos ya, gula buah dia rendah. Dan menarik, untuk tomato ni lagi kita masak dia, lagi tinggi nutrisi dia. Berbeza dengan sayuran lain. Bila kita tahu kan sayuran ni tak boleh terdedah dengan haba sangat. Nanti kandungan vitamin dia berkurangan. Tapi untuk tomato ni berbeza. Lagi kita masak tomato ni, lagi tinggi nilai lycopene dia. Ingat tak, lycopene ni memang sejenis antioksidan yang sangat baik untuk kulit kita, untuk rambut kita. Dan ada juga kajian menunjukkan mereka yang mengambil lycopene yang mencukupi dapat mengatasi masalah anxiety, masalah stres dan juga depression. Okey. Dan kemudian kita ada juga kita punya sumber beta carotene. Carrot itu sumber vitamin A kita. Sangat bagus untuk mata. Ingat tak tadi kan kita gunakan juga kat popiah kita kan? Okey, memang bagus untuk mata. Sebab itulah kita kalau boleh lah letak sumber vitamin A dalam kita punya menu. Cumanya nak sedikit selingan lah. Okay, carrot ni ataupun lobak merah ni sebenarnya dia kategori sayuran berkaji. Maksudnya dia sama dengan kentang, sama dengan nasi. Sebab tu tak boleh ambil berlebihan juga. Nanti terlebih kalori dekat situ. Okey, lepas tu kita ada kobis ungu untuk menambahkan lagi pelangi kita kan. Tak ada ungu, tak ada jadi pelangi gitu kan. So kita kena adalah kobis ungu ni, selain daripada dia mengandungi serat, tapi dia juga mengandungi antioksidan yang dipanggil antosianin. Bagus untuk menghalang dan mengelakkanlah penyakit kronik seperti kanser. Okey, lepas tu kita ada juga kita punya sumber vitamin C. Kita tengok warna kuning kan. Warna kuning ni ialah lambang vitamin C lah. Okey, satu cawan capsicum ataupun lada benggala kuning ni, dia sudah pun memberikan kita keperluan vitamin C yang cukup untuk satu hari. Yes, mungkin ingat tak cukup lah satu hari, kita kena top up lah lagi dengan suplemen dan sebagainya. Sebenarnya tak perlu. Okay, satu hari kita perlukan 70 mg je vitamin C, tak perlu berlebihan. Walaupun kita nak tingkatkan imunisasi badan kita. Okay, selain pada kita dapat vitamin C daripada kita punya capsicum, kita ada juga sumber vitamin C lain, iaitu daripada limau nipis. Bukan sahaja untuk memberi rasa masam lah kan, tapi dia juga memberikan kita sumber vitamin C. Okey, untuk anak-anak kita kan, untuk tingkatkan imunisasi badan memang sangat penting mengambil vitamin C yang secukupnya. Okey, lepas tu kita ada sayuran yang lain, iaitu salad. Lepas tu kita ada daun ketumbar. Ingat tak daun ketumbar apa? Tadi baru cerita. Okey, mengandungi tocopherol yang bagus untuk kita punya jantung. Okey, dan last sekali kita ada madu. Madu gitu kan. Kita tak boleh gula. Boleh sebenarnya, cuma kita galakkan mengambil madu berbanding dengan gula, sebab dari segi kalori memang sama je. Cuma madu memberikan kita sedikit nutrisi daripada gula tidak memberikan apa-apa nutrisi. Okey, dan tak lupa juga kena ada garam kan, tak ada rasa pula kan. Kena ada garam, tak kisahlah apa-apa garam sekalipun, garam pink ke, garam Himalaya ke, garam bukit ke, yang penting kena jaga kuantiti. Satu hari berapa je? Satu sudu teh sahaja ya. Sebab tu yang ni pun kita guna secubik dua saja, tak perlu nak banyak-banyak. Alright, inilah kesemua bahan-bahan yang kita perlukan. Tapi macam mana ni nak buat pasta pelangi ni? Sebab tu saya nak tunjukkan. Jom kita tengok. Okey, jadi untuk pasta kita tadi kita dah rebuskanlah. Caranya kita tunggu air mendidih, letak sikit minyak dan garam. Lepas tu kita masukkan pasta. Dah lah jadi pasta yang dah direbus. Okey. Lepas tu ayam tadi pun sebenarnya kita dah rebuskan. Dan kita carikanlah. Okey, apa tu dah jimat juga kalori dekat situ, tak perlu nak guna minyak. Lepas tu barulah kita potong sayur-sayuran kita.
Okey, jadi kita dah siap pun kita punya capsicum. Kita masukkan dalam mangkuk kita setelah kita potong. Okey. Memang bau capsicum ni memang mengacam. Belum lagi kalau tumis lagi mengacam. Okey, lepas tu kita masukkan tomato cherry pula. Kalau rasa macam mungkin anak-anak perempuan mungkin tak suka sangat carrot keras dan sebagainya, bolehlah rebus kejap ataupun kita potong nipis-nipis lah, mau manjang kata. Okey. Lepas tu kita perahkan kita punya limau tadi. Okey. Kita dalam 2 biji lah kalau untuk hidangan ni. Kalau suka masam okeylah, tapi kalau tak suka masam kita boleh kurangkan. Sebenarnya limau ni memang bau dia boleh meningkatkan mood kita yang gembira, mood gembira, boleh bagi kita relax. Okey, daun ketumbar nak bagi wangi-wangi sikit. Kita ambil sikit salad kita. Tak perlu nak banyak lah, kita dah cukup dah sayur-sayuran kita kan. Tapi kalau suka salad lebih boleh tak salad lebih, tak ada masalah. Kata banyaknya, iya banyak ni lah untuk seorang makan. Lepas tu kita taburkan garam sikit. Ingat tak berapa banyak, secubit dah pun mencukupi. Sikit madu. Okey, cukuplah macam tu. Dan dah sekali minyak kita. Okey, dah boleh dilakukan. Warna-warni. Okey, nampak banyak tapi kalori dia sangat rendah. Okey, sebab itulah katanya jangan kata bila nak turunkan berat badan ni makan tak cukup kan, berlapar. Tak, cuma kita kena tahu cara yang betul. Jadi tengoklah warna-warni yang ada dalam hidangan kita. Ingat tak, sangat penting untuk kita pelbagai warna sebab setiap warna mengandungi nutrisi yang berbeza. Okey, siap sudah kita punya 2 menu mudah pada hari ini. Itu satu kita punya Popia Vietnam. Kalori lebih kurang dalam 100 hingga 150 kalori sahaja. Sangat sesuai untuk kita hidangkan sebagai kudapan ataupun minuman petang. Okey, dan kedua kita ada pasta pelangi. Sesuai kita nak hidangkan pada hidangan utamalah. Breakfast ke lunch ke dinner tak ada masalah. Kalori lebih kurang dalam 300 kalori saja. Walaupun banyak macam ni memang cukup mengenyangkan. Okey, jadi kalau dah cuba kita punya menu ni, jangan lupa tag saya Syazah Nutritionist di Facebook dan juga Instagram. Moga lagi ramai yang dapat manfaat daripada perkongsian pada hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan menu mudah yang berbeza. Bye. Assalamualaikum semua.